Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk bab yang kedua, kursus Akidah Islamiah ini akan membincangkan mengenai 2.1 konsep ilahiyah 1, 2.2 konsep ilahiyah yang kedua iaitu Ma'rifatullah, dan 2.3 konsep ilahiyah yang ketiga iaitu bukti-bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Baik, kita mulakan dengan 2.1 iaitu konsep ketuhanan dalam Islam. Bagaimana ni? Kita nak tahu apakah ciri-ciri yang penting untuk mengenali ketuhanan dalam Islam. Baik, pertama kita kena yakin bahawa Allah itu adalah Tuhan kita. Keyakinan kepada Allah. Kedua, tiada sekutu bagi Allah. Ini seperti mana yang telah difirmankan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Tak ada sekutu bagi Allah. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, kita tidak terlalu memikirkan tentang zat Allah. Dan ciri yang keempat, kita hendaklah melihat alam sekitar ini, melihat kepada ciptaan Allah, terjadinya langit dan bumi, terjadinya pantai, manusia, haiwan, itu adalah tanda-tanda permulaan, ciri-ciri yang bagi mendekatkan kita dengan konsep ketuhanan dalam Islam ini. InsyaAllah kita akan tengok pula subtopik yang seterusnya, Ma'rifatullah. Baik, untuk subtopik 2.2 Ma'rifatullah, ada terbahagi kepada beberapa topik-topik di bawahnya, iaitu 2.21 iaitu rububiyah, 2.2.2 uluhiyah, 2.2.3 asmaul husna, dan 2.2.4 sifat-sifat Allah. Kita akan tengok dan faham satu persatu, insya-Allah. Baik, 2.2.1 untuk rububiyah, tauhid rububiyah itu adalah kita mengenali Allah, apa yang Allah cipta melalui penciptaan Allah, melalui perbuatan Allah, seperti ciptaan Allah pantai, gunung ganang yang terpasat indah. Itu semua siapa yang menciptakan kalau bukan Allah? Oleh itu kalau kita tengok kecantikan nature, jadi kita fikir siapa yang menciptakan ini. InsyaAllah pemikiran tersebut akan lead kita, akan memandu kita kepada mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu untuk rububiyah, ingat-ingat. Seterusnya adalah uluhiyah. Apa maksud uluhiyah? Uluhiyah ialah yakin dengan iktikad yang teguh bahawa Allah sahaja yang layak kita sembah. Tugas utama para rasul juga adalah untuk mengajarkan tentang tauhid uluhiyah. Apa itu? Tauhid uluhiyah ialah mengesakan Allah dari segi penyembahan, dari segi peribadatan, doa, senang kata dari segi ibadah lah. Kalau tadi rububiyah, kita tengok ciptaan Allah, kita berfikir apa itu tentang penciptaan Allah, Tapi uluhiyah dari sudut kita mengesakan Allah dengan cara menyembah Allah, dengan cara penyembahan, dengan cara peribadatan, itu uluhiyah. Kita esakan Allah dari sudut penyembahan. Wajib ke atas semua ibadah fizikal, solat wajib kepada semua orang. Itu cara kita mendekatkan diri kita mengikut konsep uluhiyah dari sudut peribadatan, puasa, zakat, itu cara kita mengesakan Allah. Kita tahu Allah itu adalah Tuhan kita, wajib untuk kita beribadah kepada Allah, kerana itu adalah memenuhi konsep uluhiyah. Selebihnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man huwallahu allazi la ilaha illahu
Baik, seterusnya 2.2.3 Asma'ul Husna. Ya, Asma'ul Husna tu kita mengesakan Allah dari segi nama-nama Allah. Allah ada 99 nama. Allah ada 99 nama. Ya, kita kena meyakini Allah memiliki, dengan Allah ni layak memiliki nama-nama tersebut. Ya, sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 nama. Sesiapa yang memerhatikan maknanya, mereka akan memperolehi syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya 2.2.4 sifat-sifat Allah. Ya, kita percaya bahawa Allah itu Tuhan yang esa. Kita kena mengesakan Allah melalui memerhatikan ciptaannya, melalui peribadatannya tadi, konsep uluhiyah tadi kan yang kita dah belajar. Dan kita kena yakin Allah dengan bersifat yang sempurna. Ya, ada 20 sifat-sifat wajib Allah. Ya, kita kena hayati dan kita kena percaya Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Ya, sifat-sifat wajib bagi Allah. Maha suci Allah dari segala kekurangan dan dari segala kelemahan. Mari sama-sama kita hayati 20 sifat wajib bagi Allah. دانية الله وجود قدم بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما. Baik, bab subtopik 2.3 iaitu konsep ilahiyah yang ketiga, iaitu bukti-bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah akan dapat mentelaah ataupun mengkaji tentang bukti-bukti kewujudan Allah ini melalui dalil naqli. Sudah banyak dikalamkan dalam Al-Quran tentang bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala melalui penciptaan manusia, melalui penciptaan bumi, ya, gunung ganang, laut, alam semesta ini dan lain-lain lagi. Kajian saintifik juga, ya, dalam Al-Quran juga ada menunjukkan beberapa pengetahuan sains, ya. Maha suci Allah, dan setelah bertahun-tahun barulah adanya pengkaji-pengkaji barat, ya, dapat tahu tentang wujudan alam ini, ya, contohnya fungsi gunung ganang, ya, pada tahun 1800 begitu baru ada satu kajian. Sedangkan di dalam Al-Quran itu sudah Allah beritahu tentang konsep muka bumi ini, ya. Itu semua adalah pengetahuan sains yang mana Allah dah bagi tahu awal-awal. Maha suci Allah, ya, itu antara tadi beberapa bukti-bukti kewujudan Allah. Allah menciptakan manusia, ya, daripada air mani, ya, sehinggalah menjadi kepada ketulan daging, tulang dan sebagainya. Ya. Selain itu, saya ingin berkongsi sedikit ilmu pengetahuan tentang kejadian laut. Siapa yang tak suka laut kan? Seronok, ya. Musim-musim PKP ni tahan sajalah, ya. Tapi Maha suci Allah telah mengkalamkan sebanyak 32 perkataan laut, bukanlah laut, ya, perkataan laut dalam bahasa Arab sebanyak 32. Manakala 13 kali Allah sebut tentang daratan. Itu dah menunjukkan aku maha berkuasa. Gitu Allah mengatakan aku berkuasa, aku mampu untuk mewujudkan, menghamparkan daratan dan menciptakan alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Air, lautan, ya, sebanyak 32 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Maha suci Allah. Baiklah, kalau kita tengok kepada kedalaman laut, nampak indah, ya, laut terbentang luas. Tapi kedalamannya itu, kedalamannya laut itu kadang-kadang menyeramkan. Tahukah anda bahawa kalau dulu hanya 20 meter sahaja manusia boleh dive, boleh selam di dasar laut. 20 meter sahaja dulu, tanpa kelengkapan. Tetapi
dengan teknologi yang semakin canggih, boleh menyelam sedalam 11 kilometer dengan menggunakan kapal selam lah, sedalam 11 kilometer. Tetapi bila terlalu dalam sebenarnya kapasiti tubuh badan manusia itu sendiri tidak mampu menampung gelombang di dalam laut tu. Sebab itu kita boleh terlalu dalam, sebab dia ada kaitan dengan gelombang dalam laut, dan sebagainya. Maha suci Allah. Maksud nak kata ni, dalamnya di dalam laut itu, adakah anda tidak terfikir lagi, siapakah yang menjadikan dunia ini? Siapa yang menjadikan kedalaman laut ini? Maha suci Allah. Banyak sekali ilmu yang kita belum lagi terokai. Subhanallah, Maha suci Allah. Baik, itu tadi berkaitan dengan laut. Indah. Tapi ada orang mungkin lagi suka tengok mountain, gunung ganang. Saya lah tu antara orangnya. Memang cantik. Subhanallah. Apa sebutlah mana-mana tempat, semua cantik. Switzerland, Gunung Kinabalu, cantik. Subhanallah. Tapi tahukah kita bahawa lilitan bumi ini lebih kurang dalam 3,750 kilometer. Lilitan bumi. Tapi kerak bumi ke dalam ni, kerak bumi sedalam 1 hingga 30 batu. Ya Allah, 1 hingga ke 30 batu dalam kerak bumi. So kerak bumi ini sangat nipis, menyebabkan ia mudah mengalami goncangan. 30 batu tu pun kata nipis. Tapi tu kira nipis untuk cover lilitan bumi. Oleh itu, Maha suci Allah, Allah ciptakan gunung ganang ini sebagai pasak kepada bumi, sebagai yang memegang bumi ini. Ini seperti mana dalam kalam Allah dalam surah An-Naba ayat yang ke-7, yang bermaksud, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung ganang sebagai pasak kepada bumi. Subhanallah, Allah dah sebut awal-awal dah, tapi dalam tahun 1800 macam tu, ada beberapa pengkaji yang baru mengkaji tentang pasak bumi, baru mengkaji tentang gunung. Tetapi Allah dah sebut dah, ada dalam Al-Quran dah sebut dah, dalam segala bidang sains, bidang geologis, bidang alam sekitar, bidang sakit puan, Allah dah sebut. Subhanallah, Maha suci Allah. Dan apa yang boleh kita fahami daripada bab yang kedua ini, insya-Allah kita dapat mengenal Allah melalui jalan yang bersumberkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Insya-Allah kita akan lebih mengenali Allah dan kita akan mengenali diri kita juga. Insya-Allah, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.